kita yang akan kita belajar ni lebih kepada teknik ataupun method macam mana kita nak guna method tertentu untuk buat decision making dan juga untuk solve the problem dalam business world. Sebabnya management science ni sebenarnya dia sangat luas penggunaan dia, application dia boleh jadi dalam pelbagai bidang. Jadi yang kita fokus dalam kelas kita adalah lebih kepada business lah kalau medik pun ada, engineering pun ada, untuk military pun ada, banyak yang boleh digunakan kaedah-kaedah dalam management science ni. Okay, so for our subject, it emphasize on understanding and utilization of various management science models. So kita akan tengok beberapa model lah. The benefit from using those model will be also discuss. Kita akan discuss lah benefit dia. Dan spesifik topik dia nanti kita akan tengok dengan lebih detail. Okay, objective of this subject. Ini kita nak tengok apa yang kita nak belajar je hari ni secara overview Jadi saya tak akan ambil masa yang lama. Mungkin dalam setengah jam ataupun 15 minit je. Jadi saya harap semua student boleh join sekejap untuk hari ni. Tapi walaupun bendanya ringkas, overview sahaja, dia penting untuk kita punya starting. Starting point kita kena betul-betul kemas. Macam kita nak lari lah kan. Pernah masuk lumba lari? Saya cakap seorang. Pernah join, pernah tengok tak lumba lari? Kan? Pernah. Join. Jadi atlet. Masuk run. Okay, bila kita nak start tu kita nak benda yang start yang bagus kan. Kalau orang nak pecut tu dia kena betul-betul tepat dia lonjak tu. So hari ni kita nak start dengan baik lah, insyaAllah. Sama lah macam kapal terbang nak berlepas kan, dia kena pusing dulu masuk track dia baru dia betul-betul berlepas. So kita kena tahu apa objektif, ke mana kita nak pergi So objektif dia, ke arah mana kita nak pergi daripada subjek ni. Yang pertama, to obtain understanding on the concept and basic principles related to the decision making process. Jadi mula-mula sekali kena faham konsep. Bukan kita nak kira-kira je, bukan math saja. Maksudnya kita kena faham apa yang kita nak kira tu. Sebab tu dia kata kat sini, understanding concept and basic principles. So we have to know what we want to find, what we want to do from the method, what we want to get. And next, to analyze and apply models and quantitative methods in the solution to the problem of managing an organization. Jadi kita nak belajar models, macam mana nak analyze menggunakan model tu, iaitu kaedah kuantitatif tadi, untuk kita cari penyelesaian kepada masalah di dalam organisasi. Sebab apa? Bisnes ni mesti dia melibatkan organisasi Organisation ni dia bukan untuk bisnes saja, dia ada banyak kan, untuk admin macam-macam kita nak mengurus kan. Tapi benda-benda tu memang akan ada problems Sebab kita menguruskan manusia, menguruskan benda, barang, semuanya ada kriteria masing-masing ada ciri-ciri tertentu yang kita kena jaga. Jadi dia ada kaedah-kaedah dia. Okay, the next one, to derive results based on the outcome generated from the management science tools and technique. Maksudnya bila kita dah kira, kita dapat results, kita kena tahu nak interpret macam mana. Maksudnya kita fahamlah apa yang kita cari kan. Jadi result tu keluar, katakan 10 minit. Apa maksud 10 minit tu? Bagus ke tak bagus? Jadi kita kena fahamnya tu. Kita kena tengok problems dia. Sebab dia yang kritikal tu dekat situlah sebenarnya nak mengira tu satu hal mengira kalau tak tahu kira memang dapat jawapan salah lah. Tapi bila dah dapat jawapan yang betul pun, kita kena tahu apa maksud jawapan yang betul tu. Bagus ke tak bagus jawapan tu.
Next, kita tengok learning outcome. Okay, learning outcome dia maksudnya bila kita dah capai objektif tu, apa dia, macam mana kamu akan jadi ya. Maksudnya kamu boleh describe konsep dan teknik dalam management science. Ini yang kamu boleh buat lah ya. Sepatutnya selepas kamu dah belajar. Explain the application of management science techniques in problem solving. So kamu kena boleh explain. Analyze business problems using suitable software. Jadi bila kamu dah belajar teknik, mungkin dia ada tools dia mungkin ada teknologi yang kita boleh guna. Okay, ada software. So kamu kena belajarlah macam mana nak guna software yang sesuai. Okay, kemudian solve related business problems using quantitative technique. Learn from the management science course. Jadi bila kamu dah belajar ni, harapnya kamu boleh selesaikan business problem ya. Anda dah tahu kamu nak jadi manager ke, kamu nak buka bisnes ke, nanti kamu boleh apply apa yang kamu dah belajar dalam management science. Okay? Alright. So itu tentang objective dan learning outcomes. Now is about the reference. Okay? So saya mengajar pun bukan saya mengajar sebab saya pandai, tapi sebab saya belajar daripada orang lain dan saya juga merujuk buku. So kamu pun boleh merujuk buku dan mungkin jadi lebih pandai daripada orang yang mengajar. Jadi kita kena berusaha lah. So di sini apa yang akan diguna dalam kelas ni for this subject, main text dia adalah daripada Taylor buku Taylor, buku teks ni. Dia nampak tak? Taylor tajuk dia introduction to management. Nampak. Nampak dia jadi macam cermin ke? Saya nampak betul boleh je. Apalah ada. Nampak jelas. Ada. Kalau tak nampak boleh tengok yang saya bagi ni lah ya. Untuk makluman kamu, syllabus ni pun saya dah upload dalam online learning. Kamu boleh download dari situ ataupun kamu nak tengok dalam tu pun boleh ya. Ini saya just tukar kepada slide lah untuk saya punya pertemuan dengan kamu pada hari ini. So selain daripada main text tadi, kita ada additional text. Hillier and Hillier, okay, introduction juga. Anderson, Stevenson, Lawrence dan Render. So banyaklah buku teks tentang management science ni. Alright. Okay, ini yang akan kita pelajari ya. Syllabus kita hari ni. Hari ni untuk subjek ni Okay, berapa dah? Saya akan stop sebelum pukul 9 kalau boleh. Okay. Kita ada 9 chapter ya. 9 chapter. So chapter 1 hingga 3. Kalau kamu tengok dekat sini, alamak saya tak betul nama dia, sorry. Tapi tak apa. Ini slide saya je. Yang kamu punya ada dalam online learning, boleh download dari situ. Ini 1 hingga 3 lah ikut urutan ni. Kalau kamu perasan, Introduction to Management Science, Linear Programming, chapter 3 pun Linear Programming, chapter 4 pun Linear Programming juga. Termasuk dalam chapter 5. Sebenarnya ada 5 chapter berkenaan dengan programming, linear programming. Tahu tak apa dia linear programming tu? Pernah belajar tak linear programming? Tak pernah. Tak pernah belajar? Linear pernah lah. Linear programming tak. Okey, tak apa. Linear programming ni sebenarnya linear lah. Linear tu maksudnya apa? Linear equation. Garis lurus. Ya, betul. Garis lurus ya. Pandai. Jadi dia garis lurus maksudnya straight line je. Tak ada cubic, tak ada square-square, tak ada. Maksudnya garis lurus. Senang kan? Tapi memang orang projection pun orang suka guna garis lurus. Okay, kalau orang buat graf naik turun pun orang akan buat garis lurus tu. Linear programming tu Okay, jadi kita akan banyak belajar tentang linear programming ya. Ada 4 hingga 5 chapter lah.
apa yang tu kita akan pergi detail nanti. Okay, lepas tu kita ada, ni kita dah cover yang part ni, saya dah cerita. Satu lagi decision making models, chapter yang ke-6 ni decision making models. Yang ini sebenarnya ada anak-anak dia lagi lah, tapi ada 3 komponen utama. Kita akan belajar komponen dia apa, kemudian kita akan tengok decision making without probabilities dan decision making with probabilities. Okay. Kemudian chapter 7 waiting line model. Yang ni dia ada formula dia sendiri. Kemudian simulation. Okay, simulation ni biasa dengar tak simulation? Simulation ni dia lebih meluas lah ya. Dia ada banyak gunaan dia. Kat sini kamu akan tengok lah variety of the methods ya. Yang ni memerlukan kreativiti kita lah kalau nak guna simulation ni. Kemudian last kali kita ada forecasting. Forecasting ni memang selalu diguna pakai. Terutama dalam research ya. Nanti kalau kamu belajar research method ke, kamu nak buat kamu punya research sendiri ataupun kamu nak buat research untuk bisnes kamu, kamu akan gunalah forecast ni. Forecasting ni kita nak meramal kan, kita nak buat target lah apa semua, kita akan guna forecasting. Kalau simulation kita lebih tengok kepada proses ya, proses macam mana kelaku benda tu macam mana, how does it change with the variables. Okay, tak apa, nanti kita tengok dengan lebih jauh lagi bila kita masuk dalam topik tu. Okay, next saya nak share tentang teaching method. Okay, macam mana kita nak habiskan semua ke-99 chapter tu So kita ada teaching methods kat sini, lecture dan discussion. Lecture, saya bercakap lah discuss tu maksudnya dua hala lah, kamu boleh tanya dan saya jawab. Dan biasanya saya akan buat assessment lah dekat ujung kan, kita akan check tengok kita faham ke tak benda tu kan. Mungkin kita akan buat quiz ataupun assignment ataupun exercise sikit tentang topik yang kita pelajari. Alright. Next ialah tentang assessment. Okay. So kat sini assessment dia dahulu sebelum kita ada virus COVID-19 ni, sebelum kita start PKP kita ada exam kita ada final exam. Tapi disebabkan zaman dah berubah benda yang berlaku telah menyebabkan kita tukar semuanya jadi macam assignment lah ya, tapi ada juga dia punya assessment tu kita guna test saja. Okay, jadi dekat sini assessment kita carry marks 60% insyaAllah jadi kita ada 5 jenis iaitu individual assignment 10%, group assignment. Assignment pertama problem solving. Maksudnya kat problem solving ni kamu kena tahu macam mana nak guna metod-metod yang kita dah ajar tu, yang kita belajar tu. Okay. Kemudian yang ketiga, group assignment presentation. Presentation saya nak tengok semua orang boleh present, boleh terangkan balik, boleh explain. Kan kita nak learning outcome tadi kan, semuanya boleh explain tentang apa yang kita dah belajar tu. So kamu kena prepare dari sekarang lah. Bila belajar tu kamu kena ambil faham apa dia ni tentang apa. Bagaimana kita nak gunakan dia. Jadi kamu akan explain balik problem solving yang kamu dah guna tu. Okay. Saya lupa nak cakap individual assignment tu, nanti saya akan bagi kemudian lah. Okay, quiz. Quiz sebenarnya kita ada 2 satu quiz tu 5% mungkin, ataupun kalau saya tak cukup saya buat lagi quiz, tapi total quiz semuanya 10%. Next is mid test. Dulu kita ada midterm exam. Jadi saya tukar kepada mid test. Mid test ni 20%. Semuanya kita akan buat secara online lah, insyaAllah. Okay, saya akan bagi tahu dari masa ke semasa. Dan final test. Final test ni 40%. Yang saya akan bagi, biasanya saya akan maklumkan carry mark 60% tu lah. InsyaAllah kalau sempat dan saya akan bagi tahulah result kamu dari masa ke semasa. Cuma yang final test ni mungkin kita tak
display lah sebab final test ni yang dah last mungkin kita dah habis kelas ke apa. Biasanya kita tak expose lah 40% ni. Okay. Ada apa-apa soalan? Untuk assessment. Tak ada, jelas ya? Bagus ya, semua pandai. Jelas. Jelas Doktor. Ini grup pagi ni bagus, dia mesti orang-orang yang segar Bagus saya bangun pagi-pagi. Alright. So semua dah jelas tentang assessment. Kita proceed to the next slide. Okay, our communication medium kita nak communicate macam mana. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak bersemuka secara real. Okay, secara boleh pegang physically. So kita jumpa dalam Webex ataupun kelas tu kadang kalau saya dah ada video, saya akan share video. Video ni kamu boleh ulang-ulang tengok kan. Okay, kalau Webex kita boleh communicate direct, tu dia punya advantage lah boleh terus tanya. Tapi kalau video pun kalau kamu tak faham, kamu boleh bertanya melalui WhatsApp So, tu semua medium yang kita boleh guna untuk communication. Dan our assignment submission saya prefer kalau kita buat submission tu through online learning Jadi semua boleh dapat dekat online learning. Kalau ada masalah, maklumkan kepada saya supaya mungkin kamu terpaksa guna medium yang lain dan saya tahu kamu guna medium tak adalah saya terlepas nanti kamu hantar, saya kata kamu tak hantar, tak adil lah kan. So kamu kena maklumkan kepada saya. Alright. Is it clear about this? Okay communication? Okay. Okay Doktor, okay. Okay. Phone number saya ada dekat online learning tapi kalau tak dapat lagi 019 77111167 Kalau dah masuk grup ni harapnya tahulah kan. Dah selamatlah tu. Okay. So next is about your commitment. Okay. Apa dia tulis kat sini? Saya ambil kata-kata orang je ni. Saya tak pandai pun. Saya share Kita boleh guna ilmu tu memang kita kena cari kan. Kita sendiri tak pandai. So kita kena baca. So saya pinjam kata-kata orang lain. Dia kata apa kat sini? Motivation is what gets you started. Ni yang datang pagi-pagi ni semua ada motivasi nak belajar lah ni. So kamu dah buat good start So kamu dah bermula. Tetapi ada satu benda lagi iaitu commitment Commitment is what keeps you going. So kena bagi komitmen. Dah join kelas tu kenalah commit Biasanya yang commit ni insya-Allah akan berjaya lah sampai ke akhirnya. Selalunya orang yang tak berjaya tu ialah orang yang tak commit Dia tak hantar assignment, dia tak buat exercise, dia tak datang kelas, dia tak dengar apa lecturer cakap dan dia tak bergaul dengan kawan-kawan untuk siapkan assignment dia. So janganlah biarkan diri kita gagal Sebab yang sebenarnya cabaran terbesar, yang musuh kita yang terbesar ialah diri kita sendiri. Sebab kita tak nak buat sesuatu Jadi kena bagi komitmen lah bila dah join kelas ni. Apa assignment yang diminta sila buat. Kelas sila hadir. Kalau tak hadir kena ada sebab dia dan cubalah dapatkan apa yang kamu dah terlepas baru kamu akan dapat berjaya hingga ke akhirnya. Okey. Itu satu kata-kata. Kata-kata satu lagi daripada Paul J. Meyer ni. Dia kata apa? Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence. Intelligence, planning and focus. Okay, jadi kalau kamu nak dapat hasil yang bagus, productivity tu, dia bukan satu yang kebetulan bukannya benda yang boleh jadi dengan tiba-tiba. Dia kena usaha
So dia adalah selalunya result hasil daripada komitmen. Sekali lagi nak cakap komitmen ya. Kena komit. Macam kita buat kerja lah. Kalau kita tak pergi mesyuarat, kita tak join, kita tak baca, kita tak bagi komitmen, kita takkan dapat memberi yang terbaik kepada rakan-rakan sekerja kita dan projek yang kita nak hasilkan. Jadi, dia kena bagi komitmen untuk dia berjaya. Komitmen to excellence. Sebab benda yang kita dapat tu result hasil daripada komitmen kita untuk berjaya. Dan intelligent planning. Janganlah join kelas tapi tak plan kan. Tak download nota, tak buat persediaan nak dengar betul-betul, tak nak ambil ilmu tu betul-betul, tak ada intelligent planning tu. Intelligent planning penting juga ya. Dan satu lagi focus effort. Kalau tak bagi perhatian, memanglah kita takkan berjaya sebab kita tak tahu apa yang kita belajar. Sebab calculation ni kalau kamu dah terlepas step, kamu akan jadi terpinga-pinga. Dari mana dapat ni? Dari mana dapat ni? Jadi kamu kena fokus. Okay? Alright. So I think that all for today. Just to apa orang kata? Start warming up dulu, panaskan enjin dulu sebelum kita teruskan ke chapter yang seterusnya. Okay. Alamak apa ni? Ada apa-apa soalan tak setakat tu? Anything you want to ask? Ada siapa-siapa nak kata apa-apa? Boleh buka mic dan boleh bercakap. Saya bagi peluang. Tak ada Hello? Tak ada, Doktor. Okay. Tak ada. Tak ada. Final, Assalamualaikum. Nak tanya, final test tu dia keseluruhan orang subjektif ataupun dia campur objektif? Biasanya dululah dulu kita buat esei lagi Kamu kena jawab semua tu dalam kertas soalan yang buku esei tu. Tapi sekarang zaman dah berubah. So kamu boleh jawab secara online, ada jawapan kamu boleh pilih. Saya buat macam tu lah, lebih mudah untuk kamu dan saya. Tapi saya kena teruk sikit lah awal-awal tu. Macam tu lah. Tapi dia punya disadvantage dia, kalau kamu jawab dalam bentuk esei tu, kalau jawapan kamu tu salah, saya masih boleh tengok pengiraan kamu tu. Saya boleh bagi markah lagi tengok yang final tu silap. Tapi kalau sekarang ni multiple choice ke true false ke structure ke, kamu kena betul-betul jawab dengan tepat. Kalau salah tak ada markah lah. Itu dia punya disadvantage. Tapi dia punya bentuk tu macam tu lah. InsyaAllah saya akan sediakan soalan secara online lah. Kamu boleh pilih jawapan daripada situ. Tapi kamu tetap kena tahu macam mana nak dapatkan jawapan yang betul. Sebabnya memang akan melibatkan pengiraan juga walaupun multiple choice. Okey, ada soalan lagi? Terima kasih kepada yang bertanya. Okay. Doktor nak tanya. Kita ada guna software ke? Software, yes, good question. Yes, kita perlu belajar menggunakan software. Sebabnya nak buat pengiraan ni, kalau yang simple-simple tu kita boleh guna manual calculator saja. Tapi kalau banyak sangat numbers, kita kena guna software. Jadi basic software yang kamu boleh guna ialah Excel. Excel ni kat komputer mana pun ada. Kamu boleh guna QM. QM ni kamu boleh download je. Tapi QM ni dia lagi mudah lah dari Excel. Sebab Excel kamu kena create kan formula dia, nak kira apa semua kamu kena buat sendiri. Lambatlah sikit dan banyak cara dia kan. Tapi bagus kalau kamu explore Excel tu sebab Excel ni boleh guna kat mana-mana. Cumanya untuk management science ni dia ada tools dia iaitu QM QM for Windows.
Kamu carilah, boleh download. Kalau kamu guna QM tu, kamu boleh explore kat situ, dia akan ada topik spesifik. Topik-topik yang ada dalam management science. Contohnya macam transportation, dia dah ada dah. Dia punya template, kamu masuk-masukkan nilai, dia run saja untuk kamu kan. Kemudian kalau waiting line ke apa ke, semua dia dah ada formula dia sendiri, kamu just masukkan data saja dia boleh run untuk kamu. Tapi kalau Excel, kamu kena buat formula dululah untuk dia kirakan untuk kita. Dua-dua tu boleh guna ataupun ada software lagi, kamu boleh explore lagi, mungkin dah advance sekarang. Carilah lagi apa yang boleh digunakan untuk management science punya tools ya. Okey. Tu ya. Jadi basic dia Excel dan QM lah. Paling ni lah. Paling sikit lah software yang boleh guna. Kalau nak guna SPSS pun boleh sebenarnya kalau macam untuk forecasting, boleh guna SPSS juga. Tapi yang paling mudah QM lah sebab dia dah ada topik tu spesifik. Nak buat forecasting, nak buat waiting line, nak buat transportation, semua dia dah ada dah. Kita just masukkan data je. Okay, ada soalan lagi? Anything else? Doktor, QM tu mobile app ke ataupun PC? PC. Dia kamu download tu dia akan bentuk dia lebih kurang macam Excel juga. Dia macam tambah kepada Excel tu lah. Okay, lagi ada soalan lagi? Tak apa, nanti boleh Google cari, explore. Sekarang senang je. Terima kasih doktor. Okay, sama. Ada lagi tak soalan? Dah habis ya? Okay, kalau dah habis, thank you very much for listening, for joining this class today. So, saya nak stop dululah. Sebenarnya saya ada meeting ya, pukul 9 ni. Sebab tu saya ringkaskan saja. InsyaAllah kita akan masuk chapter 1 dalam next class lah. Okay? Tak ada apa dah ya? Alright, so kita berhenti di sini. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kifarah dan surah doa. Semoga pertemuan kita hari ini ada manfaat untuk kamu. Semoga kamu lebih bermotivasi untuk terus belajar. Ya. Okay, kita isikan masa kita dalam ini satu ibadah lah. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Baik-baik. Waalaikumsalam.